Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid tahun 6. Okey, bertemu lagi kita untuk teruskan pembelajaran kita dalam tajuk ruang. Masih lagi dalam bentuk dua dimensi dan sudut. Okey, pada hari ini cikgu akan ajar kamu segi empat dan pentagon. Okey, apa yang kamu perlu buat? Okey, kamu boleh rujuk buku teks kamu pada muka surat 135 untuk image yang lebih jelas. Okey, image yang lebih jelas dan cantik. Dalam buku cikgu ni mungkin kurang jelas dan agak sengit. Tak faham? Ini aktiviti kita yang kedua sebab sebelum ni kita sudah belajar segi tiga. Hari ni kita akan belajar segi empat pula. Okey, segi empat dulu. Okey, mula-mula kamu tandakan 4 titik dekat kertas yang kertas grid petak ni. Okay, ini kita panggil dia kertas grid petak. Okey, ini yang pertama. Dekat sebelah dia pun sama, tanda 4 titik. Tetapi titik dia dia macam sengit sikit. Okay, dia macam bentuk layang-layang ni. Okay. Tapi pastikan jarak dari titik pertama ke titik kedua ni sama, iaitu jarak mengufuk dia ada 1, 2, 3 kotak. Jarak mencancang dia ada 1, 2, 3, 4 kotak. Okey, ini dari yang titik kedua dengan titik ketiga pun sama. Jarak mengufuk ada 3 kotak. Jarak mencancang ada 4 kotak. Semua samalah supaya kamu dapat segi 4 yang sama panjang. Okey, yang pertama ni senang saja, sambung saja macam biasa. Seterusnya, cikgu nak kamu ukur sudut. Okey, untuk segi 4 yang pertama ni, kamu ukur setiap sudut dia berapa. Ini sebenarnya senang saja. Setiap sudut dia mesti 90 darjah. Kalau kamu dapat lebih atau kurang dari 90 darjah, salahlah segi 4 kamu. Okey. Untuk segi 4 yang kedua ni, dia tak sama. Okey. Titik yang pertama, sudut dia, kalau kamu ikut yang ada dalam buku ni, kalau kamu ikut sama seperti contoh yang diberikan dalam buku ni, kamu boleh dapat 105 darjah. Ia juga bergantung kepada grid kamu lah. Kalau grid kamu besar, mungkin jawapan kamu lain. Kalau grid kamu kecil, mungkin jawapan kamu lain lah. Tapi untuk titik pertama ni, sudut dia 105 darjah. Untuk titik yang kedua ni, untuk titik yang keempat ni, cikgu rasa keempat sebab ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, ini yang keempat. Sudut dia 75 darjah. Dan nak tahu kamu buat betul atau salah, kamu boleh tengok sudut ini, sudut yang bawah ni dengan sudut yang atas ni yang bertentangan, nilai dia sama. Okey. Dan sudut yang pertama dengan sudut yang bertentangan dengan dia, nilai dia sama. Kalau kamu dapat nilai yang sama, maksudnya kamu punya segi 4 betul. Okey? Ini segi 4, ini pun segi 4. Jangan cakap ini bentuk lain. Okey? Cuma bentuk segi 4 ni kita pusingkan dia sedikit supaya dia jadi bentuk layang-layang. Ataupun kadang-kadang orang panggil bentuk diamond. Okey? Seterusnya, sambungan kepada aktiviti 2 tadi. Untuk sambungan dia, cikgu nak kamu buat beberapa bentuk segi 4. Okey, bentuk yang pertama kamu dah buat tadi. Bentuk yang kedua kamu sudah buat juga. Tengok ni, cuma dia sengit. Yang penting, sudut yang bertentangan nilai dia adalah sama. Okey? Kamu sudah buatlah, kamu nak buat macam ni pun boleh, kamu nak buat macam tadi pun boleh. Okey, yang ketiga ini kamu belum buat C. Jadi kamu kena buatlah yang C ini. Kamu buat 4 titik, tetapi 4 titik ni semua tak sama. Okey? Ini kamu
ikut kesukaan kamu nak letak dekat mana, asalkan dapat bentuk macam ni. Okey? Tak kisah. Kamu boleh letak ikut kesukaan kamu, asalkan dapat bentuk macam ni. Ini kita panggil dia segi empat tidak sama. Okey? Yang ni segi empat sama. Yang ni segi empat tak sama. Okey. Seterusnya, ini nampak macam lebih kurang yang B. Betul ke? Okey, mari kita tengok. Bentuk dia lebih kurang macam layang-layang yang tadi. Tetapi, tengok ekor dia panjang sedikit. Yang atas ni segi 3 sama kaki ni. Cuma yang bawah ni panjang sedikit. Macam ni lah kamu buat nanti ya. Dan jangan lupa ya, untuk setiap bentuk yang kamu buat, tadi dah buat 2, sekarang tambah lagi 2, C dengan D. Kamu mesti ukur setiap sudut. Dapat semua sudut, kamu tulis dekat sini ya. Okey, itu tugasan kamu yang untuk aktiviti yang kedua ni, segi 4. Sama macam tugasan yang kita sudah buat pada pembelajaran yang lepas, cuma hari ini kamu kena buat segi 4. Okey, seterusnya. Okey, memandangkan kamu sudah pandai, kita akan sambung tajuk pentagon. Pentagon maksud dia segi 5. Okey, ataupun kita panggil pentagon, kita tak panggil segi 5. Okey. Ini apa yang murid ni cakap. Ini bangunan Pentagon di Amerika Syarikat. Tahukah kamu mengapa bangunan ini dinamakan begitu? Cuba kamu teka, kenapa bangunan ni nama dia Pentagon? Padahal yang kita belajar Pentagon tu dia ada 5 segi. Okey. Pentagon berasal dari perkataan Yunani. Ataupun sekarang kita panggil negara Yunani ni negara Greece, iaitu Pente. Pente bermaksud 5 dan gonia bermaksud sudut. Okey, dia ada 5 sudut. Okey. Langkah pertama, tandakan 5 titik. Kamu tandakan 5 titik yang sama panjangnya untuk buat pentagon. Lepas tu kamu sambungkan titik-titik yang kamu dah tanda. Lepas tu kamu ukur dan kamu tulis sudut bagi setiap titik itu. Okey? Senang saja pentagon. Ini kamu cuma buat satu sahaja. Seterusnya, kamu kena tahu apa yang robot ni cakap. Ini juga pentagon. Lukis pentagon kamu dan ukur sudutnya. Okey, robotnya ada bagi 2 contoh pentagon. Okey, ada 2 contoh pentagon. Kenapa pentagon ni bentuk dia pelik sangat? Okey, sebenarnya tak pelik. Asalkan dia ada 5 sudut. 1, 2, 3, 4, 5. Kita kena panggil dia pentagon. Ini pun sama. Asalkan ada 5 sudut. 1, 2, 3, 4, 5. Kita wajib panggil dia pentagon. Jadi, 2 ni kamu tidak perlu buat. Kamu cuma buat satu lagi bentuk ikut kreativiti kamu yang kita boleh panggil dia sebagai pentagon. Okey? Pastikan ada 5 sudut. Okey, dan ada 5 sisi. 1, 2, 3, 4, 5. Okey? Barulah jadi pentagon. Okey, ada 2 benda ya. Untuk aktiviti ketiga, mula-mula buat pentagon yang sekata. Lepas tu buat pentagon ikut kegemaran kamu. Cipta sendiri. Pastikan ada 5 sisi yang lurus, 5 bucu yang membentuk 5 sudut. Okey? Okey, sekarang ini ilmu baru iaitu kita panggil dia pepenjuru. Pepenjuru adalah garisan lurus yang menghubungkan 2 penjuru yang bertentangan. Okey? Okey, ini kita panggil dia pepenjuru ya, dia menghubungkan dua penjuru yang bertentangan. Ini penjuru ini kita gabungkan dengan penjuru ini. Dia akan jadi pepenjuru. Jadi untuk bentuk pentagon sekata, kita sebut dia, kita boleh kira ada 5 pepenjuru. Okey, 5 pepenjuru. Okey, itu aktiviti kamu. Ini ilmu
tambahan kamu boleh baca dalam buku teks, muka surat 137. Selepas kamu buat latihan ni, kamu boleh bacalah ilmu tambahan untuk kamu tahu lebih. Okey. Seterusnya. Okey, itu saja tugasan kamu pada hari ini. Selesaikan, buat yang terbaik. Buat segi empat, tugasan segi empat dan tugasan pentagon dengan betul dan kemas. Okey. Selamat menyelesaikan tugasan. Semoga berjaya. Sekian, terima kasih.